Okay, ni kalau kita tengok dekat bahagian we are now at the bottom here, yang Azwandin dekat tengah sini kan, dia kata cari juga ruang macam Zahrin. Tadi dia orang tengah negotiate kan, dia kata 2 juta ni sikit, ya. So apa yang dicadangkan oleh the ketua lah dalam rombongan tadi tu, dia kata cari juga ruang macam Zahrin. Tu yang 2 juta tu dah maksimum dah, ya. Tu dia punya standardize, dia punya tu. So cari juga ruang macam Zahrin. Zahrin ni bijak. Kenapa? Nak dapatkan projek kerajaan. Selain daripada the 2 million in cash, what is also being offered on the table ialah projek that you can get the secure the government project to get more than the 2 million. Ya. Ni pakai komputer ni is okay. Tadi testing okay. Tak kuat lah, not loud enough. Okay, tak apa, teruskan. No, this is Simon. Stop. Okay, ni pula dia kata kata dah dapat lebih daripada 2 tu, ya. So yang this person who is the leader, nama dia Azwandin, ya. Dia pengerusi Jaringan Melayu Malaysia, NGO. Ni pun ex-PKR punya orang lah, pemuda, geng Izam Makno jugalah, ya. So dia kata apa dia tadi? Yang tak ada, ya. Yang kata dapat lebih daripada 2 juta, dia kata tak ada. So orang yang tengah negotiate tu kata sedikit adalah, ya, lebih sedikit, ya. So dan dia cakap tentang projek, ya. Dia kata projek bergantung pada proposal. And then Zamil, tadi tunjuk gambar tadi balik. Yang at the end tu. Gambar tadi at the end. Zamil ni Azwandin, ni Zamil. So Zamil ni dia duduk dekat sikit dengan mikrofon. So suara dia jelas. Yang Azwandin ni jauh sikit. That's why bila dia banyak bercakap tapi suara dia tak berapa jelas. Kalau you orang betul-betul nak you get the clip, then you can try and increase the voice and listen betul-betul lah. Dia kata project depend on the proposal. Then Zamil kata, yalah kalau masih tak puas hati, nak lagi, then direct lah, ya. Direct PM. Okay, so kita stop di situ. Okay, alright, this is the first clip yang kita tunjuk dulu. Hanya penambahan. Number 1, I dah namakan Mr. Ketua dalam rundingan ini, Azwandin, dan I dah kaitkan apa yang Zamil cakap dengan go direct to the PM. Okay, saya pun nak beritahu bahawa Mustafa Kamil Ayub dalam ceramah dengan saya, ni you kena check dengan dia lah, Mustafa Kamil Ayub, when he lost the timbalan presidency of PKR, he was approached, dia telah didatangi oleh seorang, minta dia keluar PKR, form satu NGO. Lepas tu dia kata dalam soal funding ni jangan risau, Datuk Seri Najib, we can go to Sri Najib, ya. Tu you check dengan Mustafa Kamil Ayub, ya. Alright, I give you links lah, you can call and then you tanya and you get the information lah. Ni cerita pada you orang lah, Okay, so ni dah link dengan PM. Ni Azwandin. So last time you call Zamil, you got the response daripada Zamil. This time you call Azwandin pula. You cuba dapat the response from Azwandin. Okay, now we tunjuk the second clip. This is the new clip. Shorter but clearer. Dia punya transkrip dia pun ada kat sini. Kita dah siapkan. Start. Saya pun dari asal tidak saya sangat itu semua. Lepas itu ini Samsul Iskandar, Jurnal dan sebagainya, ramai kawan-kawan lagi. Ternyata berjumpa dengan kita masih menempuh. Saya rasa lebih kurang sekarang 31. Selesai lebih dari setengah. Sani Abdullah Sani ini Haji Sebetulnya ini semua juga akan disedarai semula. Okay.
Very short. But this one, before Aswandin ni datang, dia cerita, Zamil ni cerita semua kawan-kawan lama-lama dia. Datuk Rashidin pun ada, dia sebut juga nama. Ini semua kawan-kawan lama. This is their modus operandi. Dia cari orang yang dia rasa tak puas hati, orang-orang yang mungkin dia yakin takkan disenaraikan balik. Dia sebut sekarang ada 31. That was at that time lah. So this gives you an idea bila PKR ada 31 seat. You orang kena buat some investigative reporting lah. Sekarang ada 31. Maknanya 31 MPs. Ada ke pernah ada 31? Saya pun tak ingat lah. Tapi sekarang ni dia kata lebih daripada separuh takkan disenaraikan balik. Bila lebih daripada separuh takkan disenaraikan balik, so dia sebut Datuk Rashidin, dia sebut Ajis Ketere, dia sebut orang-orang yang mana masuk dalam dia punya senarai hit list dia. This is their modus operandi. This is the way they identify orang yang tak puas hati, yang boleh dipanggil untuk nak lompat. Okay. So saya harap this also further goes to prove further bahawa memang ada satu usaha yang gigih, yang teratur, yang tersusun. It's not just sembang-sembang kosong-kosong. Dia dah senaraikan, dia dah identify, and these people are the ones who are being offered. Orang yang dia rasa tak puas hati tu, yang Zamil pun mengaku dia orang ni semua dah jumpa dia, ataupun dia pergi jumpa dia, dialah yang pergi jumpa, bukan mereka ni datang jumpa dia. Dia yang pergi jumpa. These are the targeted MPs, dan dia punya operasi ataupun dia punya matlamat ialah untuk nak beli MPs ini. So inilah demokrasi negara kita ni tercabar dengan budaya politik wang, yang ada kekuatan kewangan hasil daripada amalan kronisma. Semalam tuan-tuan dan puan-puan semua dah dengar, di antara mereka Tan Sri Said Mokhtar yang diberikan kontrak-kontrak, sengaja nak jadikan orang yang kaya-raya, yang MP MPBN pun defend. Dengan adanya kekayaan yang sebegitu rupa, mudah nak beli ahli-ahli parlimen as and when required. Okay, ni budaya politik kotor yang diwujudkan, yang mana akhirnya it puts into question the whole reasoning behind our parliamentary democracy punya sistem. Apa maknanya? Kita bertanding, rakyat pilih, kita menang, lepas tu kita dibeli. Dan akhirnya yang menang, parti yang menang, gabungan yang menang, coalition yang menang, kalah. Because tak ada jaminan everyone will be steadfast. If you're offered 2 million, you're offered 5 million, you're offered 10 million, you're offered 15 million, you're offered contracts for the next 30 years. Everybody may have his price. So our democratic system, kita belanja dalam kita punya bajet berapa? 360 juta. Campur dengan keselamatan dan sebagainya tadi, PJ Selatan kata 600 juta duit rakyat. And this is subverted by this kind of practices. You win the elections, then you lose all your candidates because they all get bought over. Ni yang masalah. So ni ada skrip yang ada transkrip yang untuk video yang kedua ni pun ringkas. Tak apa, ni just to show dia punya modus operandi. And I think Zamil pun dia tak boleh nak nafi lah. It's quite obvious lah apa yang dia sedang lakukan. And at the same time, saya minta tuan-tuan kalau boleh hubungi Aswandin dan hubungi juga Mustafa Kamil Ayub. Minta daripada dia. Dia dah ceramah, dalam 2-3 ceramah dia dah sebut, tapi it never gets caught. It's never been in the papers.
Mungkin pasal dia tak ada bukti, tapi dalam ceramah dia cakap, ya. So dia boleh cerita pengalaman dia di mana selepas dia kalah jawatan pertandingan timbalan presiden dalam PKR, he was offered by somebody yang nak form NGO. Lepas tu orang tu kata, financing, don't worry, we can see Najib. Ya. Itu apa yang Mustafa Kamil cerita pada saya. Tuan-tuan boleh tanya dia. Okey.